Assalamualaikum semua and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah paranormal, misteri dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright guys, so sebelum aku mulakan kisah aku pada hari ini, aku ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada semua subscriber baru aku yang baru saja subscribe ke channel aku. Alright, aku amat menghargai support korang, especially lepas interview aku bersama Zaf Channel. Okay, so pada korang yang mana tak sempat nak tengok, aku akan tinggalkan link kat atas ni. So korang bolehlah pergi ke Zaf Channel and tengok kisah yang aku berkongsikan dekat situ. So banyak aku notice subscriber aku telah masuk ke channel aku. And macam aku beritahu tadi, kebanyakan konten-konten aku merangkumi kisah-kisah paranormal, misteri dan jenayah. Kira bermacam-macam lah. Dia ada berkaitan dia jenayah. Ada kemungkinan jenayah tu ada misteri. Misteri tu ada jenayah. Dan dalam jenayah tu mungkin ada paranormal. Dan dalam paranormal mungkin ada misteri. Lebih kurang begitulah. Panjang pula aku ni. So hari ni aku decide untuk pakai hoodie. Okay, sebab rambut aku panjang. Alright, aku selalunya free hair, free hair. Tapi kali ni aku pakai hoodie sebab inilah rambut aku tebal semacam tak sempat nak pergi potong rambut. So aku harap korang okey lah dengan aku punya hoodie ni. Alright, sebenarnya aku tak selesa tapi yalah, penampilan tu kena jaga juga. Alright, so tanpa membuang masa, pada hari ni aku akan kongsikan dengan korang satu kisah berkenaan budak dengan jin ni. Kisah budak dengan jin. Okay, so sebelum aku masuk ke cerita hari ni, macam selalu aku memperingatkan kepada semua viewers aku kat luar sana, anggaplah semua kisah yang aku ceritakan ini adalah salah satu hiburan. Jangan terlalu taksub kepada sesuatu. And also walaupun sesetengah cerita itu adalah kisah yang benar, tapi kita sentiasa berlindung di bawah pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa berlindung daripada segala keburukan, kejahatan, tak kisahlah dari manusia ke binatang ke mahupun jin sekalipun. Alright, so tanpa membuang masa, let's jom. Alright guys, so kisah pada hari ini berlaku di sebuah negara yang mungkin ramai antara korang akan fikir berlaku di Malaysia, tapi tidak. So kisah ni berlaku di United Kingdom. Negara Mak Saleh nun di Europe sana tu. So perkara ni berlaku di United Kingdom, and untuk to be more specific, benda ni berlaku di satu tempat yang bernama Nottingham di England. So kisah ni berlaku di sekitar 90-an macam tu, di mana dekat Nottingham ni ada satu bangunan yang besar gila tau. Dia dalam lebih kurang 3 tingkat bangunan. Dia bukan macam rumah, tapi lebih kurang macam shopping mall. Nak kata shopping mall, bukan shopping mall, tapi rumah-rumah yang besar gila lah. Dia sampai besar dia ada bahagian utara, bahagian barat, bahagian timur, bahagian selatan. Begitu besarnya. So dalam 120 bilik, ada dewan yang besar dan macam-macam. Tapi sayangnya bangunan ni dibiarkan terlalu lama. So basically tak ada orang lah yang stay dekat bangunan ni. And pada masa tu juga ada komuniti Muslim yang berada dekat Nottingham ni. So diorang plan nak jadikan bangunan terbiar tersebut kepada sebuah madrasah, so that mereka-mereka yang beragama Islam dekat situ bolehlah hantar anak-anak mereka, especially lelaki. Dan itu lelaki, diorang buatkan madrasah tu madrasah lelaki untuk belajar Al-Quran, tentang agama Islam and macam-macam lagi lah. Alright, so diorang dapat panggil semua guru-guru serta ustaz-ustaz, termasuklah syekh-syekh, semua ada dekat sana untuk mengajar budak-budak tentang agama Islam. Okay, so selepas bangunan terbiar tu direnovate, diorang dah baik pulih bangunan tersebut, akhirnya madrasah tu dah sedia untuk dibuka. Alright, so diorang terima sambutan yang baik lah. Banyak juga
penduduk Muslim yang dekat situ menghantar anak-anak diorang, termasuklah kalau ada sekiranya anak-anak yatim yang dekat situ, diorang pun benarkan sebab dia ada dom-dom dia tau, bilik-bilik tidur. Alright. Tapi apa yang membuat bangunan ni lain daripada yang lain ataupun pelik, sebelum semua pelajar-pelajar tu masuk, pengetua sekolah tersebut memberi satu amaran. Okey, amaran tersebut ialah pelajar-pelajar dekat madrasah tu boleh berjalan kira meratalah dalam bangunan tersebut, kecuali satu bahagian daripada bangunan tu di bahagian barat tau. So di bahagian barat ni pelajar-pelajar ni tak dibenarkan pergi ke situ. Okay, tapi pengetua tu tak cakap lah sebab apa, alright? Tapi dia katakan tak boleh pergi situ. Dah habis itu. So kisah ni bersambung pula. Ada satu pelajar, okay, aku bagi nama dia Abbas. Okay, satu pelajar bernama Abbas berumur 13 tahun yang berasal daripada Bangladesh. Okay, so key point utama dia adalah Abbas ni dia seorang budak yang tak fasih berbahasa English, berbahasa apa-apa sekalipun lah. Yang dia faham hanya berbahas dalam bahasa Bangla ataupun membaca dan tulis dalam bahasa Bangla. Tu saja yang dia faham. Dia tak boleh baca bahasa Arab, dia tak boleh baca Quran, nothing, zero. Which membuatkan Abbas ni sentiasa dipinggirkan dan berada dalam keadaan sorang-sorang lah. Okay, dia makan sorang-sorang, tak ada orang nak bermain, tak ada budak-budak lain nak main dengan dia. So, mana dia pergi dekat sekolah tu memang dia seorang saja. Alright. So, pada satu hari, tengah dia berjalan-jalan dekat area sekolah tu, tanpa dia sedar, dia telah memasuki kawasan yang dilarang oleh pengetua madrasah tersebut, iaitu di bahagian barat bangunan tersebut. So, Abbas ni tak tahu apa yang dalam pemikiran dia. Nak kata ada handphone sampai lalai, time tu 90-an tak ada handphone lagi. Kalau ada pun yang biasa-biasa yang besar gedabak tu. Tapi again, sekolah tu tak ada lah yang jenis macam tu kan. But in the end, benda tu still terjadi. Alright, Abbas still jalan menghala ke arah bahagian barat tersebut yang dilarang. So Abbas ni dia lama juga dia menghilang di kawasan bangunan yang bahagian barat tu. Tapi tak ada lah yang dapat detect yang ada apa-apa misteri yang berlaku ketika itu. Tapi lepas beberapa jam si Abbas ni menghilangkan diri, akhirnya dia muncul di kawasan kira diorang ada satu kawasan di mana cikgu dengan anak-anak murid semua lepak sekali lah. Contohnya dengan lepak semua kan. Okay, so Abbas ni dalam tangan dia ada Al-Quran dengan dia tau. Okay, so number one, macam aku cakap tadi, korang kena ingat Abbas tak pandai berbahasa lain selain bahasa Bangladesh, and also dia tak pandai baca Al-Quran lagi. Okay, dia still tak boleh baca lah, senang cerita, tak boleh baca. Tapi masa dia keluar daripada bahagian bangunan belah barat tu, dia menghala ke arah salah seorang cikgu sekolah tersebut, and this is benda paling epic lah. Abbas berbahasa dengan cikgu tu dalam bahasa Arab. Cikgu tu terkejut, like, oh my god. Macam tu. Cikgu tu terkejut sebab apa? Abbas ni tak pernah berbahasa lain selain bahasa Bangla, tapi tiba-tiba Abbas boleh bercakap dalam bahasa Arab. Ini membuat cikgu tersebut terkejut. And satu lagi, lepas Abbas dah tegur cikgu tu, apa yang berlaku kemudian, Abbas ni dia cabar cikgu tersebut dengan bercakap, "Akhtar Barni, uji saya." Dengan memegang Al-Quran tersebut, dia suruh cikgu dia menguji dia membaca Al-Quran. Kiranya dia punya ujian macam mana tau. Cikgu dia akan membaca beberapa surah daripada Al-Quran, and Abbas ni akan sambung ataupun dia akan baca terus surah tersebut. So tiap kali asyik cikgu tu tersebut baca separuh, Abbas akan sambung. Cikgu baca, Abbas akan sambung. Ataupun cikgu tu tak sempat nak baca, Abbas akan baca sampai habis. Macam tu. Cikgu ni macam terpegun. Dia anggap ini satu keajaiban dan sesuatu yang mind blown lah.
So macam tiba-tiba Abbas yang seorang budak yang pendiam, yang tak boleh berbahasa apa-apa selain Bangla, tiba-tiba boleh berbahasa Arab and boleh baca Al-Quran. So diorang semua macam rasa seronok pada awalnya. Rasa macam yes, Abbas boleh berbahasa selain daripada bahasa Bangla, and kita boleh bercakap dengan dia, and plus dia boleh fasih dalam membaca Al-Quran. Tapi benda tak habis kat situ, guys. So malam tu, dalam pukul 1 ke 2 pagi macam tu, sekumpulan pelajar berlari ke arah bilik pengetua diorang dan ketuk tap memanggil pengetua diorang keluar. So pengetua pun keluar dalam keadaan mengantuk. Yelah pukul 1-2 pagi kan, apa pun cerita kan. So dalam keadaan mengantuk, pengetua diorang tanyalah kenapa, apa yang dah jadi. So pelajar ni semua cakap, kita orang kena kacau dengan jin lah. Pengetua macam, apa? Diorang pun macam, kita korang kena kacau dengan jin. Pengetua macam, mungkin tak ada apa-apa kot, korang banyak fikir lah apa semua. Macam biasa, macam kita sekarang ni kalau kita cakap sesuatu macam tu, confirm ada yang cakap tak ada apa-apa, tak banyak fikir lah apa benda. So lebih kurang macam tu. Tapi pelajar ni semua desak pengetua tersebut, kata diorang memang kena kacau. So akhirnya pengetua tu decide untuk okay fine, jom kita pergi ke dorm korang untuk check. Okay, so sambil dalam perjalanan, so pelajar ni beritahulah dekat pengetua apa benda yang diorang kena kacau. So tengah diorang tidur, diorang dengar bunyi ketukan di dinding yang kuat tau. And bukan tu saja, ada bunyi cakaran dekat dinding. Kau tahu lah bunyi cakar dekat dinding macam mana. Aku dengar pun mengilu bunyi dia. So bunyi cakaran tu, and then terdengar bisikan memanggil nama Abbas. Tahu? Macam. So budak-budak semua dah rasa lain macam lah kan. Tapi yelah, diorang disebabkan diorang rasa panik, diorang rasa takut, diorang pun panggil pengetua diorang. So apabila diorang panggil pengetua diorang, pengetua diorang pun check, dah masuk bilik semua, check semua, and bila pengetua tersebut buka lampu bilik tu, diorang nampak Abbas dalam keadaan terduduk macam biasa, duduk bersila atas katil tu, and kepala macam tunduk lah. And memang time tu tanpa disedar, memang pengetua tersebut pun terdengar seperti ketukan dan cakaran dekat dinding, and also bunyi seperti sesuatu yang memanggil nama Abbas ni. So selepas semua benda tu dah berlaku, pengetua tersebut mengambil keputusan untuk memanggil seorang syekh yang ada dekat bangunan tersebut, pada hari keesokannya. Pada awalnya memang diorang fikir macam ialah satu keajaiban, tapi pada masa yang sama diorang pun rasa pelik. So diorang nak make sure yang budak ni tak ada apa-apa lah, especially dengan gangguan malam sebelumnya dengan budak-budak tu semua. So diorang nak check, make sure that Abbas ni tak ada apa-apa lah. So selepas diperhatikan dengan teliti, syekh tersebut boleh dikatakan confirm yang mengatakan Abbas ni dah dirasuk. Satu hal pula. So this is masalah dia lah. Ni masalah dia. Dia bukan masalah apa. Selalunya kalau kita dengar orang kena rasuk, selalunya jin dia agak ganas, and then also jin dia bukan jin yang baik lah. Tapi mengikut syekh tersebut, semasa dia cuba berubat, cuba baca ruqyah untuk menyembuhkan Abbas ni tadi, segala perlakuan ataupun usaha yang dilakukan oleh syekh tersebut tak menjadi. Sebab apa aku cakap tak menjadi? Tiap kali syekh tersebut membaca beberapa surah, jin tersebut akan membalas ataupun akan menyambung surah tersebut. So mengikut kata syekh tadi, bahawa jin yang sedang berada sama ada dalam Abbas ataupun sedang berdamping dengan Abbas ni merupakan jin Al-Hafiz. Kiranya jin ni memang dia fasih dalam membaca Al-Quran, dan also jin ni seorang jin Muslim, jin beragama Islam. And adalah macam standard lah, selalu kita tengok kalau dalam perubatan ruqyah ni semua kadang-kadang jin tersebut bercakap. So sama macam dalam kes ni,
Syekh ni berinteraksi dengan jin tersebut dan mengikut apa yang diceritakan. Yang jin tersebut yang sedang berdamping dengan Abbas merupakan jin yang muda. Alright, kira macam consider macam budak-budak lah, tapi bukan budak ke apa, tapi macam tu lah, lebih kurang contoh. Okay, bersama keluarganya, tapi semua keluarga-keluarga dia berada di bahagian barat bangunan tersebut. So macam tu Syekh tu tanya kenapa kacau lah apa benda. So jin tersebut dia bukan nak dikata niat untuk kacau, tapi kira untuk memberitahu kepada orang ataupun memberi amaran atau apa-apa macam tu lebih kurang lah. Kira nak bagi orang tahu yang ada jin dekat situ. Tapi jin ni lebih kepada jin Islam. Alright. So Syekh ni dah tak tahu nak buat apa, sebab segala benda yang dibacakan tak menjadi. Sebab yalah macam aku cakap tadi, jin ni boleh berbahasa balik, boleh baca semua segala surah-surah yang dibacakan. Akhirnya Syekh dan pengetua tersebut membuat keputusan untuk hantar Abbas balik ke Bangladesh. Okey, tapi bukan lama lah, dalam sebulan macam tu diorang hantar Abbas ni balik ke Bangladesh, dengan harapan kononnya boleh sembuh lah, which actually sembuh lah. Right, so diorang punya idea tu consider jadilah lepas diorang hantar Abbas ke Bangladesh sebulan macam tu. Lepas tu diorang bawa dia balik ke sekolah madrasah tadi, ke madrasah tadi, and Abbas jadi seperti budak yang dia first awal-awal tadi. Dia tak banyak bercakap, tak boleh berbahasa Arab, tak boleh baca Al-Quran atau apa-apa. And macam aku cakap, dia jadi seperti budak yang sama time dia awal-awal masuk sekolah dulu. And also kisah ni memang merupakan salah satu kisah benar, kisah yang pernah berlaku. And bagi aku, bukan aku nak kata benda tu seram ke apa lah. Walaupun sepanjang penceritaan aku tadi, aku ada macam tergagak-gagak sikit, sebab aku terasa macam tak sedap lah cerita. Okay, bukan tak sedap apa, tapi rasa semacam. Tapi tak apalah, aku mohon agar dilindungi daripada segala perkara yang tidak diingini. Alright. Okay, so aku harap korang terhibur dengan kisah tadi tu. And aku harap korang ada dapatlah elemen-elemen seram daripada kisah tersebut. And also ada pengajaran dia yang korang dapat daripada kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. Okay, so kepada korang yang macam cakap tadi, suka pada konten ini, korang boleh tinggalkan like, share and subscribe ke channel aku. And macam aku cakap awal video ni tadi, aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber baru and subscriber lama aku yang masih setia dengan aku, yang masih dengar kisah-kisah aku. Aku harap korang continue support aku and share lah dengan member-member korang. Alright, kita support local YouTubers. So aku harap kita berjumpa lagi dalam konten aku seterusnya. Alright, and by the orders of the shadows, korang semua aku minta stay safe, stay healthy, and as always, Assalamualaikum.